Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung muka surat 60, buku Nabi Muhammad SAW, Sejarah Bangsa, Negeri, Keturunan dan Kelahiran. Tajuk kita pada hari ini, bagaimana munculnya agama keberhalaan di tanah Arab. Boleh dikatakan keseluruhan bangsa Arab menerima seruan Nabi Ismail AS tak kala dia menyeru mereka kepada agama Allah yang disampaikan oleh bapaknya Nabi Ibrahim AS. Mereka menyembah Allah, mentauhidkannya dan mematuhi ajaran agamanya. Namun apabila berlalu zaman yang panjang, selepas kewafatan Nabi Ismail AS, mereka menjadi lupa sedikit demi sedikit syariat Nabi Ibrahim itu. Walau kenapa masih kekal tauhid dan beberapa syiar agama yang dilaksanakan oleh mereka hinggalah munculnya Amru bin Amir Al-Khuzai. Inilah individu yang bertanggungjawab membuat masuk agama ataupun penyembahan yang menyimpang daripada agama Nabi Ibrahim AS. Dialah orang yang bertanggungjawab menyesatkan orang Arab hingga menyimpang dari agama Nabi Ibrahim AS, iaitu dengan memperkenalkan kepada mereka penyembahan berhala. Amru bin Amir adalah seorang yang disayangi oleh orang Arab kerana peranannya yang besar dalam melaksanakan aktiviti kebajikan, suka membantu dan bersedekah, dan berminat dalam perkara-perkara berkaitan dengan agama. Kerana itu mereka amat patuh kepadanya dan menganggap dia seorang alim dan wali yang istimewa. Di sebab itu, dalam masyarakat kita pun berlaku sebenarnya pengaruh orang baik. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, kita kena bezakan di antara perasaan dan juga hakikat kebenaran, perasaan dan kebenaran. Pada ketikanya perasaan dan kebenaran itu sama. Perasaan kita itu dan kebenaran pun menunjukkan kepadanya itu. Alhamdulillah. Tapi ada ketikanya perasaan menunjukkan lain, tapi kebenaran lain. Sebagai seorang Muslim, yang kita kena jadikan sebagai penilaian, yang penilaian kita adalah kebenaran, al-haq. Jadi sebab itu, agama ini dia berdiri di atas apa yang benar. Benar, al-haqqu min rabbik. Al-Quran itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Dan begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah yang pendek, yang mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, Lau la anzalallahu ala nas illa hadhihi surah lakafathum. Jika sekiranya Allah tidak menurunkan kepada manusia melainkan surah ini, walaupun pendek, saya cukup untuk mereka. Surah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu adalah surah Al-Asr, di mana Allah bersumpah dengan masa. Bahasanya sekalian manusia itu akan jatuh ke lembah kerugian. Innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus salihat, orang yang beramal salih. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling berpesan-pesan dengan al-haq, dengan yang benar. Supaya kita mencari kebenaran. Bila kita mendapat kebenaran yang benar, hakikat yang sebenar kita dapat, kita berkongsi dengan orang lain. Itu dikehendaki oleh Allah. Wa tawasaw bis sabr, dan juga saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Karena nak stay dalam kebenaran ni ada cabaran dia. Ada cabaran. Jadi sebab itu dalam hidup kita ini bukan perasaan yang penting. Yang bukan kecintaan itu nombor satu. Kecintaan yang benar ni. Kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan kecintaan kepada apa yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul SAW. Jadi sebab itu
dalam kemarin kan tak silapnya Ana buat posting dalam dalam Facebook tentang masalah menyintai Ahlul Bait. Tuan-tuan sekalian, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan Syiah. Ahlul Bait ni dia ada dua cabang. Satu dalam Syiah dan satu dalam Sunni. Dan ahli sunnah wal jamaah menyintai Ahlul Bait. Sangat cinta kepada Ahlul Bait. Baik itu imam-imam Ahlul Bait itu termasuk yang diangkat oleh orang Syiah sebagai tokoh atau imam mereka itu tetap disanjung oleh ulama-ulama Sunni. Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Sayyidina Ali, Al-Hasan, Al-Husain, cucu Nabi, kemudian turun lagi selepas itu termasuk Imam Zaid, dia panggil Imam Zaid bin Ali, dan begitu semuanya disanjung, dihormati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Sunni sejak zaman-zaman. Tapi dari segi rujukan dan dari segi sumber syariat, Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Malik pun sama, Imam Abu Hanifah pun sama. Mereka meletakkan bahawa Ahlul Bait ni dia sama macam sahabat-sahabat yang lain. Itu dari segi dipanggil sumber. Itu dari segi kita. Sebab itu tetap Quran, hadis, ijma', qiyas. Tidak ada dalam sumber rujukan syarak bagi kita Ahlus Sunnah ini tidak pernah disebut situ Ahlul Bait. Lain dah Syiah. Kalau Syiah itu Ahlul Bait itu sudah mendapat satu label dengan Rasulullah, iaitu maksum. Tapi dalam akidah kita Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait itu dihormati, dicintai, tapi bukan rujukan. Ya, maknanya itu perlu diperingatkan. Karena kita bimbang nanti, takut nanti generasi kita ni akan berubah menjadi Syiah. Sebab itu kena berhati-hati kerana kesilapan itu menetijahkan sesuatu yang sangat berat kesannya pada masa akan datang. Kesilapan di sudut agama. Kalau kita tersilap makan ubat, mungkin paling kesan, paling buruk adalah kita mati. Mati jasad kita, tersilap makan ubat. Tapi kalau tersilap agama, tersilap akidah, tersilap kefahaman, tersilap i'tiqad, kita terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka jiwa kita akan mati, akidah kita akan rosak. Kita menggadaikan masa depan kita di akhirat. Jadi sebab itu kita bermazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Manhaj kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Kena baca semula. Bagaimana Imam Syafi'i menyintai Ahlul Bait? Kadarnya bagaimana? Bagaimana Imam Syafi'i memutuskan setiap perkara dalam syariat, dari hukum hakam dan sebagainya. Apa rujukan Imam Syafi'i? Dan walaupun dia tidak pernah meletakkan Ahlul Bait itu sebagai salah satu sumber rujukan dalam menentukan hukum hakam syarak, tapi kecintaan dia kepada Ahlul Bait tidak pernah padam. Tapi tidak pernah berlebihan. Ya, sebab itu kita sebut manhaj apa? Manhaj yang i'tidal, wasatiyah. Ya, maknanya yang kita kata yang adil. Yang mana begitulah yang dikendaki oleh syariat. Tidak ekstrim memuja dan tidak ekstrim menghina dan sebagainya. Dan sebaliknya kecintaan yang didasari oleh al-haq, yang benar. Apa yang Allah nak dalam kecintaan, dalam muamalah kita dengan Ahlul Bait, apa yang Rasul nak, itu saja. Dan Rasulullah mengajar kita. Kalau tidak, khalifah yang pertama itu Rasulullah sudah angkat Sayyidina Ali ataupun mana-mana Ahlul Bait. Tapi tidak. Rasulullah SAW menyerahkan urusan kepada sahabat. Kenapa? Ya, kenapa Rasulullah tidak mengangkat Ahlul Bait saja? Sayyidina Ali lah khususnya untuk menjadi khalifah selepas baginda. Kerana Nas sendiri menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Al-Quran, Allah SWT tidak menurunkan wahyu supaya Rasulullah ini menyerahkan khalifah itu kepada keluarga beliau, tidak. Baliknya Allah Ta'ala mendaki urusan
orang mukmin ini hendaklah disyurakan di antara sesama orang beriman. Dan para sahabat, bila syura, kenapa mereka tidak angkat ahlul bait? Kerana mereka memandang bahwasanya insan yang paling baik selepas Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dan diikuti selepas itu Umar. Mana mereka melihat dari kacamata syariat, bukan perasaan. Ya, perasaan kasih, memang ada sahabat-sahabat yang kasih kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Tapi bila mereka memutuskan, bukan memutuskan dengan perasaan, tapi memutuskan dengan kebenaran. Jadi sebab itu, kita bila setiap kali bersalawat, kita tidak akan tinggalkan ahlul bait. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kita akan terus sampai akhir hayat kita. Tapi kecintaan kita kepada ahlul bait sebagai seorang sunni, ahlus sunnah wal jamaah, berbeza dengan kecintaan sebagaimana seorang syiah. Ini kita sentuh sikit sebab faktor kesesatan yang mula-mula dia berlaku dalam masyarakat Arab sendiri pun, walaupun asalnya mereka itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Islam, dibawa oleh Nabi Ismail AS, faktornya apa? Kerana kasih kepada tokoh yang nama Amru bin Amir ini. Dia menyalahgunakan kasih orang pada dia. Satu ketika Amru musafir ke kota Syam. Di sana dia melihat satu kaum yang menyembah berhala yang diperbuat dari batu dan kayu. Amru tertarik dengan cara penyembahan berhala tersebut. Lalu dia membawa sejumlah berhala ke kota Mekah dan mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, Inna awala man sayyaba as-sawaiba wa abada al-asnama Abu Khuza'ata Amru bin Amir wa inni ra'aituhu yajuru am'a'ahu fil nari. Sesungguhnya orang yang mula-mula mengada-adakan binatang-binatang saibah dan menyembah berhala-berhala ialah Abu Khuza'ah Amru bin Amir. Tengok nota kaki di bawah. Jadi Amru bin Amir ni dua pembohongan yang dia buat. Dia reka-reka. Satu, saibah. Binatang-binatang saibah. Yang keduanya, dia mereka berhala. Apa makna binatang saibah? Iaitu unta betina yang dibiarkan lepas bebas kerana dinazarkan untuk berhala. Ia merujuk kepada firman Allah, Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak mensyariatkan bahirah, tidak juga saibah, tidak juga wasilah dan tidak juga ham. Inilah bahirah, saibah, wasilah dan juga ham ini disebut dengan binatang-binatang saibah. Walaupun dari segi mana nama saibah itu satu saja. Tapi biasa orang Arab, bila dia nak sebut merangkul jumlah itu, dia akan ambil salah satu dan diletakkan jamak. Sawaib. Binatang-binatang saibah. Iaitu binatang-binatang yang orang Arab bagi mereka tak boleh lagi untuk dimakan. Tak boleh lagi diperah susunya kerana dia sudah menjadi binatang milik berhala. Apakah Allah Ta'ala yang menentukan begitu? Adakah Allah Ta'ala yang mengajar manusia syariat tersebut melalui Nabi Ibrahim? Tidak. Itu semua rekaan daripada Amru bin Amir. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah menyebutkan sesungguhnya orang yang mula-mula mengada-adakan syariat binatang-binatang saibah dan menyembah bahala-bahala ialah Abu Khuza'ah Amru bin Amir. Sesungguhnya aku melihatnya mengheret tali perutnya di dalam neraka. Itu Nabi sebut begitu. Aku melihat, kata Nabi, Amru bin Amir ini, panggilan dia di kalangan Arab, Abu Khuza'ah. Kata Nabi, aku melihat dia mengheret tali perutnya di dalam neraka. Musnad Ahmad dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahih li ghairi.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahawa Nabi SAW berkata, "Innahu kana awwalu man ghayyara dinal Ismail." Sesungguhnya dia, ini Amru, adalah orang yang pertama mengubah agama Nabi Ismail AS, iaitu dengan mendirikan berhala-berhala dan mengada-adakan Al-Bahirah, As-Sa'ibah, Al-Wasilah dan Al-Ham. Ini sebagaimana dalam sirah Ibnu Hisham. Jadi Al-Bahirah, As-Sa'ibah, Al-Wasilah, Al-Ham itu tadilah binatang-binatang, jenis-jenis binatang, sama ada unta, kambing dan sebagainya, yang dijadikan milik berhala dan tidak boleh lagi untuk ditunggangi, dimakan dan tidak boleh diperah susunya lagi. Itu semua adalah syariat-syariat rekaan oleh Amru bin Amir Al-Khuzai, yang mana Allah Ta'ala menyiksanya dengan mengheret tali-tali perutnya di dalam neraka. Bermula dari sejak Amru bin Amir memperkenalkan berhala kepada masyarakat Arab, hari demi hari bangsa Arab semakin jauh tenggelam dalam penyembahan berhala dalam bentuknya yang paling buruk. Masing-masing kabilah di setiap daerah dan kota mempunyai berhala tersendiri, bahkan tiap sunnah atau keluarga mempunyai berhala khusus. Mengenai hal ini, Al-Kalbi menyatakan, ini salah seorang daripada riwayat sirah. Ketika itu masing-masing keluarga mempunyai berhala di dalam rumahnya untuk disembah. Asalnya satu berhala. Kemudian tiap keluarga memiliki berhala yang disembah. Apabila salah seorang dari keluarga itu hendak musafir, perbuatan terakhir yang dilakukannya di rumahnya ialah mengusap-usap berhalanya. Begitu juga pada saat mereka baru pulang dari musafir, yang dilakukan pertama-tama di rumahnya ialah mengusap-usap berhala. Betapa rosaknya akidah masyarakat Arab ketika itu, sehinggalah Kaabah, rumah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS sebagai tempat menyembah Allah yang Maha Esa, juga dipenuhi berhala. Tak kala kaum muslimin berjaya menakluki Mekah dan pembersihan berhala dilakukan, mereka telah mengeluarkan dari Kaabah sahaja sebanyak 360 berhala. Itu ketika berlaku Fathu Mekah. Dan ketika orang Islam telah berjaya menguasai Mekah dan membersihkan berhala-berhala yang ada dalam kota Mekah, di antaranya yang ada dalam Kaabah, maka yang dikeluarkan didapati dalam Kaabah itu ada 360 berhala. Berhala-berhala yang terkenal di tanah Arab antaranya adalah Udda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nas, Hubal, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Kemudian itu agama berhala dalam tanah Arab, bagaimana ia bermula. Walaupun ada sakibaki agama Hanif. Penganut agama Hanif ini masih ada sakibakinya. Walaupun majoriti masyarakat Arab telah menjadi penyembah berhala, namun masih ada sakibaki yang masih menganut agama Nabi Ibrahim AS dan Ismail, dan mereka dikenali dengan Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Al-Hanifiyah dapatlah kita ungkapkan sebagai satu mazhab tauhid yang menyeru kepada pemulauan terhadap penyembahan berhala, pembebasan dari adat-adat keji jahiliah seperti menanam anak perempuan hidup-hidup, minum arak dan berjudi. Mempercayai hal kebangkitan dan kewujudan Tuhan yang satu, yang akan menghitung dan balas setiap amalan manusia. Penganut agama atau mazhab ini dipanggil dengan Al-Hunafa kerana mereka menyandarkan pegangan mereka kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Hanif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu alaihi salam Yahudi dan tidak pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang Hanif, yakni seorang yang cenderung kepada agama yang benar, lagi seorang Muslim,
dan tiadalah dia dari kalangan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Surah Al-Imran ayat 67. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, dia menyandarkan agama yang dibawa itu pun hanif juga. Bu'istu bil hanifiyyatis samhah. Aku diutuskan dengan membawa agama yang hanif, al-hanifiyah, iaitu agama yang hanya cenderung kepada tauhid dan kebenaran. Tidak sikit pun, walaupun seinci, walaupun sekelumit, ada kecenderungan kepada kebatilan. Itu makna hanif. Al-hanif itu ialah ma'ilun ilal haqqi. Maknanya cenderung kepada kebenaran. Itu makna hanif. Bilangan mereka amat sedikit dibandingkan dengan jumlah penganut agama keberhalaan yang amat luas pengaruhnya. Antara mereka ialah, ini tokoh-tokoh individu yang semasa jahiliah masih dipanggil menganut fahaman ataupun akidah hanif. Iaitu Umayyah bin Abi Salt, Al-Qus bin Sa'idah, Zaid bin Amru bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, Osman bin Al-Huwairith, Ubaidillah bin Jahsh. Mereka ini apabila menyedari bahawa kaum mereka telah tersesat dari agama yang benar, iaitu agama yang dibawa oleh moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka bertibaranlah mereka di seratan negeri untuk mencari agama Al-Hanifiyah, iaitu agama yang sebenar yang diseru oleh Nabi Ibrahim AS. Di kalangan mereka ada yang meluk agama Nasrani, namun kebanyakan mereka kekal atas keadaan asal mereka, iaitu hanya menjauhkan diri dari penyembahan berhala tanpa meluk agama Nasrani atau agama Yahudi. Dan ada di kalangan mereka yang masih hidup semasa kedatangan Nabi Muhammad SAW. Umayyah bin Abi As-Salt. Di dalam buku ini, Ana kemukakan juga penguraian ringkas lah tentang tokoh-tokoh ini. Umayyah bin Abi As-Salt merupakan seorang penyair di zaman jahiliah yang sempat hidup pada kemunculan Islam. Namun ia tidak memeluk Islam walaupun ia percaya kepada hari kebangkitan dan merupakan seorang ahli ibadat ketika zaman jahiliah. Walaupun ia tidak memeluk Islam, namun Nabi SAW suka mendengar syairnya. Dari Asy-Syarid yang menceritakan, aku berada di belakang Nabi SAW di atas seekor binatang tunggangan, lalu aku mengalunkan untuknya 100 bait syair dari syair Umayyah bin Abi As-Salt As-Saqafi. Setiap kali aku mengalunkan satu bait, baginda berkata kepada aku, alunkanlah lagi. Sehingga aku mengalunkan untuk baginda 100 bait. Lalu baginda berkata, hampir dia menjadi Muslim. Syama'il Muhammadiyah. Asar ini adalah dalam Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Hadis ini ada dalam Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Dia Al-Qus bin Sa'idah. Ia adalah seorang ahli pidato. Ahli pidato dan ahli hikmah yang terkenal dengan kepetahan bahasanya di kalangan orang Arab. Nabi SAW pernah mendengar dia berpidato di Pasar Uqas, sebagaimana diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pernah Nabi SAW menerima kunjungan satu rombongan dari suku Bakar bin Wa'il. Setelah selesai urusan mereka dengan Nabi, baginda SAW, baginda bertanya mereka, apakah ada di kalangan kamu sesiapa yang mengenali Al-Qus bin Sa'idah? Mereka menjawab, semua kami mengenalinya. Nabi berkata lagi, bagaimana keadaannya sekarang? Mereka menjawab, dia telah mati. Dan tas baginda berkata, aku tidak pernah lupa pidatonya di Pasar Uqas ketika bulan haram. Sambil duduk di atas unta merah, dia berkata kepada orang ramai, Ayyuhan nas, ijtami'u wastami'u wa'u, kullu man asha mata,
wa kullu man mata fata wa kullu ma huwa atin inna fis sama'i la khabran wa inna fil ardi la ibran wa inna lillahi dinan wa ahabbu ilaihi min dinikum alladhi antum alaih. Wahai manusia, berhimpunlah, dengarlah dengan teliti dan berilah perhatian kamu. Setiap yang hidup akan mati, setiap yang mati akan musnah, setiap yang datang akan tiba. Sesungguhnya di langit terdapat berita dan di bumi terdapat pengajaran. Sesungguhnya Allah mempunyai agama yang lebih dia sukai dari agama yang kamu anuti sekarang ini. Hadis ini terdapat dalam Musnad Al-Bazzar. Kemudian Zaid bin Amru bin Naufal meninggal 5 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau dan Waraqah telah pergi ke Syam untuk mencari agama yang benar. Waraqah lalu masuk agama Nasrani dan Zaid kekal di atas agama Hanif. Nabi pernah ditanya tentang Zaid, baginda menjawab, beliau akan dibangkitkan sebagai satu umat bersendirian antara zamanku dan zaman Nabi Isa AS. Kerana dia meninggal sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala menghargai dia berada di agama Hanif, maka dia kata Nabi akan dibangkitkan bersendirian sebagai umat, sebagai Muslim bersendirian. Waraqah bin Naufal pada zaman jahiliah, pada mulanya beragama Hanif, yakni agama Nabi Ibrahim AS, kemudian memeluk agama Nasrani. Selepas kedatangan Nabi Muhammad, para ulama menyatakan bahawa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, semua agama samawi adalah agama yang benar di sisi Allah dan penganut-penganutnya adalah ahli syurga. Semua agama samawi. Kerana setiap agama itu tidak memasukkan di antara satu sama lain. Sama ada orang yang kerana agama yang diutuskan oleh Allah selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, dia tidak bersifat alamiah. Dia bersifat tempatan, bersifat era tertentu dan sebagainya. Tapi apabila datang Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam satu hadis, Rasulullah SAW menegaskan sendiri, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang mana Muhammad berada dalam kekuasaannya, la yasma'u, tidak mendengar berita kedatanganku, ahadun min hadil ummah, seorang pun dari kalangan umat ini, sama ada dia Yahudi ataupun dia Nasrani, lalu dia enggan beriman denganku dan juga dengan syariat atau agama yang aku diutuskan untuk membawanya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah dari kalangan ahli neraka. Jadi Waraqah bin Naufal ini, selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, para ahli sirah khilaf. Apakah Waraqah sempat memeluk Islam di tangan Nabi atau tidak? Menurut Ibn Kathir, Al-Iraqi dan Ibn Hajar, dia telah memeluk Islam. Maka menurut pandangan yang rajih, Waraqah tergolong dalam sahabat Nabi. Semasa hayatnya, Waraqah pernah berkata, agamaku ialah agama Zaid dan Tuhanku ialah Tuhan Zaid. Zaid yang dimaksudkan ialah Zaid bin Amru bin Naufal tadi, iaitu tokoh yang Nabi sebut yang akan bangkit di akhirat nanti dengan bersendirian sebagai seorang Muslim yang bersendirian. Apabila ditanya Nabi tentangnya, baginda menjawab, aku melihat Waraqah berjalan di tengah syurga, memakai pakaian hullah dari syurga. Diriwayatkan juga Nabi SAW berkata, aku melihat Waraqah di sebatang sungai dari sungai-sungai dalam syurga kerana dia pernah berkata, agamaku adalah agama Zaid dan Tuhanku adalah Tuhan Zaid. Dan Zaid menganut agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, seorang penyair besar pada zaman jahiliah. Ini di antara tokoh yang tokoh beragama Hanif juga adalah, iaitu Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, seorang penyair besar pada zaman jahiliah. Dia kemudian memeluk Islam ketika tiba bersama rombongan kaumnya bertemu Nabi. Dia dikurniakan umur yang panjang oleh Allah, iaitu 120 tahun.
60 tahun pertama dilaluinya dalam zaman jahiliahnya dan 60 tahun yang kedua dilaluinya dalam Islam. Sejak dia meluk Islam, dia tidak lagi mencipta syair. Apabila ditanya kenapa, dia menjawab, cukuplah Al-Quran bagiku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ungkapan paling benar yang diungkapkan oleh penyair ialah perkataan labid. Ala kullu syai'in ma khalallah batilun. Ketahuilah, semua perkara selain Allah adalah batil, yakni akan musnah. Ya, Syamil Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Ubaidillah bin Jahsh, salah seorang penganut agama Hanif semasa jahiliah. Ubaidillah bin Jahsh merupakan salah seorang penganut agama Hanif semasa zaman jahiliah. Bila datang Islam, dia meluk Islam. Semasa rombongan hijrah ke Habsyah, dia turut berhijrah bersama isterinya, iaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Namun ketika di Habsyah, dia meluk agama Nasrani dan mati di sana sebagai seorang Nasrani. Isterinya Ummu Habibah kemudiannya dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi sayanglah bila setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, semua agama-agama yang lain termansuh dan hanya tinggal satu agama iaitu Islam yang benar. Maka bila dia berpindah kepada agama Nasrani, maka itu maknanya dia gelaplah masa depannya di akhirat. Karena inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya hanya sahaja agama insya-Allah adalah Islam, dan telah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan Islam yang disampaikan oleh Muhammad lah yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala menyebutkan satu ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, nescaya sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Kemudian Osman bin Al-Huwairis, dia memilih untuk menganut agama Nasrani. Dia berpindah ke Syam dan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Kaisar Raja Rom dan meninggal di Syam. Jadi tuan-tuan dan sekalian, selesai kita agama Hanif. Agama Hanif itu agama Nabi Ibrahim AS. Dan tajuk berikutnya iaitulah agama-agama lain di tanah Arab sebelum kedatangan Islam. Agama-agama lain di tanah Arab sebelum kedatangan Islam. Ini insya-Allah kita akan sambung pada pagi esok insya-Allah ini. Jadi untuk tuan-tuan dan puan sekalian yang baru masuk menyertai kita dalam pembacaan kitab kita pada pagi ini atau pada sesi pagi, kita memang tiap-tiap pagi kita akan baca Ihya Ulumuddin. Cuma dalam bulan Rabiul Awal saja kita baca Ihya setiap pagi Jumaat, dan adapun hari-hari yang lain itu kita akan baca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan buku yang kita baca ini iaitu Nabi Muhammad SAW, Sejarah Bangsa, Negeri, Keturunan dan Kelahiran. Dan buku ini tuan-tuan sekalian pun telah cetak dengan edisi yang sangat terhad. Bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang ingin mendapatkan buku ini, boleh tuan-tuan beli melalui Shopee. Melalui Shopee. Kalau di Perlis, yang ada di Perlis ni boleh beli direct lah di Matin. Bila kuliah pada pagi Isnin, pagi Khamis tu boleh dapatkan. Dia ada dua edisi. Satu edisi yang kulit tebal. Harganya RM25. Dan kulit nipis baru hari ni cetak, insyaAllah hari ni baru akan cetak hari ni. Mungkin dalam sekitar RM20 yang kulit nipis. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau nak dapatkan buku ini, mana boleh buat pembelian. Tapi ataupun kalau tuan-tuan hanya nak mengikuti dalam nak istifadah,
PDF itu diberi percuma insya-Allah. Naskah PDF itu diberi secara percuma. Tuan-tuan dan puan sekalian boleh download bila-bila masa. Dan begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, semua tulisan-tulisan anda akan masukkan naskah PDF-nya adalah percuma. Percuma, naskah PDF-nya percuma. Dan cuma kalau naskah dalam bentuk buku tu, itu memang tuan-tuan dan puan kena belilah. Dan hanya satu saluran saja untuk yang online, atau untuk belian secara online, iaitu melalui Shopee yang diuruskan oleh anak-anak lah, Iman binti Ahmad Adnan. Nanti anda akan bagi link tu insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah.